Rakan MG12, kita teruskan kisah berikut ini dari Kak Nurlia. Kata Kak Nurlia, pengalaman kisah berlaku dalam rumahnya. Setelah ibu meninggal dunia, banyak gangguan yang menakutkan berlaku. Tapi gangguan ini lazimnya hanya berlaku dalam tandas rumah. Ruang tamu, bilik-bilik yang lain tak pernah pun ada penampakan gangguan. Hanya dalam tandas dan paling-paling pun di kawasan dapur rumah saja. Yang pertama kali pernah terkena Kak Nurlia sendiri apabila dia dalam tandas. Waktu itu sedang dia cuci pakaian. Pakaian beliau katanya ada yang tak boleh dimisin, kena basuh pakai tangan. Saya ingat lagi Kisi, sekitar 9 malam. Anak-anak semua dah masuk tidur. Sebab keesokan hari bersekolah, suami saya bekerja malam. Saya dalam tandas, ibu saya dah meninggal dunia. Dalam tandas saya, ada bekas air yang dibuat daripada siramik. Bekas air ini sebenarnya adalah sebuah bekas air yang dibawa dari kampung. Dulu sebelum kami berpindah ke rumah Marine Terrace, ibu saya adik-beradik yang lain tinggal di sebuah rumah kampung. Bekas air ini digunakan untuk mandi air gayung. Jadi bila berpindah, sejak arwah bapa dulu, bekas tu dibawa ke rumah Marine Terrace, diletakkan dalam tandas. Jadi boleh dikatakan ini warisan turun-temurun lah. Ibu saya, walaupun dah pasang paip hujan, tak suka mandi gunakan paip hujan. Katanya lebih suka mandi dalam bekas. Memang betul Kisi. Air yang dibisi dalam bekas tu akan rasa sejuk. Entah kenapa. Jadi rakan MJ12, katanya waktu itu ibu Kak Nurlia dah meninggal dunia. Sedang kakak duduk atas bangku, kakak cuci pakaian kakak dalam tandas. Sebab pakaian-pakaian ini harus hand wash. Celup air, masukkan sabun, kakak bilas beberapa kali sebelum perah dengan tangan perlahan-lahan dan letak tepi dan nak basuh pakaian yang lain. Tiba-tiba kakak dengar air berkocak, Kisi. Air dalam bekas tersebut berkocak. Macam ada ikan, macam ada orang. Kakak pun menjenguk. Nampak hitam semuanya. Rakan-rakan MJ12, apabila kakak tengok betul-betul, dalam bekas air Kisi, nampak seperti kepala orang terapung-apung. Bila benda tu berpusing, kepala tu tiba-tiba berpusing memandang ke arah kakak. Nampak mata Mira menyala sedang merenung. Kakak yang sedang tengok benda itu terperangkap dalam bekas mandian. Kakak terpekik, keluar. Kemudian baju pun kakak tak basuh habis. Masuk dalam baldi, biarkan bawa singki air. Kakak tak beritahu perkara itu pada suami. Kakak rahsiakan. Dan Kisi, pernah juga bila kakak bangun pagi-pagi hari pukul 3 lebih nak siapkan bekal untuk suami yang bertugas. Sedang di dapur ni Kisi, potong-potong sayur, tiba-tiba dengar dalam tandas, Nurlia. Kisi dengar orang panggil nama kakak, Nurlia. Kakak toleh tak nampak orang. Tandas gelap. Potonglah sayur. Potong. Nurlia. Bila kakak toleh kat belakang Kisi, dalam tandas nampak seperti susuk tubuh arwah ibu sedang berdiri dalam tandas. Kemudian barulah gangguan terkena pada anak kakak. Dia balik sekolah pukul 7 suku malam. Kakak pula nak solat maghrib. Nampak dia balik, kakak kata, pergi mandi, ambil wuduk solat. Baru kakak nak takbir, anak kakak terpekik sekuat-kuatnya. Kakak dengan telekung keluar, lari masuk dapur. Anak lari keluar dapur, peluk kakak Kisi. Menggigil badannya. Bila tanya, tak boleh terjawab. Bibi terketar-ketar, seolah-olah ternampak sesuatu. Sedang kakak peluk anak, sambil tengok dekat dapur, nampak pintu bilik air yang gelap. Nampak Kisi perempuan hitam menjenguk kepalanya keluar dari tandas tersebut. Akhirnya,
Setelah kakak beritahu suami, kami buat keputusan. Kami buang bekas air. Dan tak ada gangguan lagi yang berlaku. Terima kasih, Casey. Selamat tengah malam. Pendengar 897, kita terus dengan satu lagi kisah yang ringkas yang lain boleh cuba tembus di bilik siaran. Ya, saya beri peringatan pada semua. Kalau nak telefon saya, tolong suara biar jelas. Ceritanya biar ringkas, dipendekkan, jangan terlalu panjang. Dan kalau kisah anda tu janganlah sampai mengaibkan orang. Apapun jua, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Daripada Kak Latifah, katanya, Kak Latifah, apa khabar Casey? Kakak ingin ketengahkan pengalaman yang menghantui anak kakak yang berusia 14 tahun. Beberapa kali dia pernah kena rasuk di sekolahnya, Casey. Sampaikan kakak pernah dipanggil untuk datang ke sekolah menjemput anak pulang. Dan sebenarnya guru telah pun menyuruh kakak membawa anak kakak berjumpa dengan pakar lah. Jadi pada pertama kali anak terkena ni, kakak tak bawa jumpa pakar sebab mungkin kakak rasa ni dia penat ke tekanan di sekolah. Beberapa kali juga dia pernah beritahu dia ni tertekan dekat sekolah dengan mata pelajaran dan sebagainya. Jadi kakak tidak begitu indahkan lah. Kakak cuma katakan itu kan sekolah. Tapi bila kali keberapa tidak pasti setelah terkena gangguan ni, kakak pun bawalah anak kakak berjumpa dengan seorang pakar untuk berubat. Dan Casey, bila pakar tu mula membaca, anak kakak mula rasa gelisah tau. Dan kemudian dia pun kata, pakar tu berbisik pada kakak, katanya, saya rasa anak awak ni ada sesuatu yang menghuni dalam badannya. Bila saya baca surah-surah ni, awak tengok anak awak ni macam gelisah. Jadi dia mula membaca dan terus membaca. Tiba-tiba anak kakak duduk, suaranya menjadi garau. Dan bergari 897. Pakar tu cuba berbual, ajak berbual. Mula-mula anak kakak tak nak bersuara. Selama 15 hingga 20 minit, pakar tu tanya, siapa engkau, siapa engkau. Kakak boleh nampak raut wajah, air muka anak ni berubah. Tapi dia mati-mati tak nak bersuara, berdiam diri. Dia duduk, dia tenung dengan pakar tu. Pakar tu tanya lagi, siapa nama engkau? Siapa nama engkau? Apa urusan kau dalam badan anak Adam ni? Tapi anak kakak tetap tidak ingin bercakap dan menjawab. Hanya setelah lebih kurang 15-20 minit, baru dia kata, di sini baru dia kata, yang kenapa sibuk sangat? Aku punya pasal lah. Wah, kakak tengok cara anak berbual ni memang menyeramkan. Sebab anak kakak orangnya pendiam. Jadi tanya, rupa-rupanya benda ini datang ataupun berasal dari tandas sekolah anak kakak. Anak kakak ni suka sangat pergi tandas dekat satu tempat ni lah. Dan sebenarnya dia ni memang tak suka campur gaul dengan pelajar-pelajar yang lain. Dia ni pendiam. Dan bila kawan-kawan masuk tandas yang satu lagi ni, common toilet, dia akan pergi tandas jauh sangat dekat kawasan home economics, di mana tandas tu jarang digunakan, melainkan ada kelas dekat kawasan tu. Jadi dia akan jalan jauh pergi ke sana. Dia akan pergi menggunakan tandas tersebut berjauhan dari rakan-rakannya. Jadi dia pun mengatakan, anak engkau ni ataupun budak ni suka sorang-sorang. Jadi aku suka dengan budak ni, selalu sorang, tak ada kawan. Aku pun sukalah. Dan katanya aku nak buat kawan dengan dia. Akhirnya setelah pakar itu melakukan sesuatu, anak kakak dapat diselamatkan dan tidak ada lagi kerasukan. Kakak nasihatkan dia supaya campurlah buat kawan, berkawan dengan orang. Mula-mula kekok lah, lama-kelamaan dia dah okey, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar 897, saya akan terus kongsi pengalaman anda. Yang lain boleh cuba tembus di bilik siaran di 669-11897. Seterusnya akan saya bacakan kiriman daripada Nurliza Wati, berkongsi peristiwa melalui kiriman email yang saya terima. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Nurliza Wati. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman. Saya di tempat tugas. Saya bertugas, katanya di sini bertugas ada 2 shift
shift pagi ataupun shift malam. Dan kalau shift malam ni mulanya lama ni 11 malam sampai keesokan hari 11 pagi. Kalau shift pagi 11 pagi sampai malamnya 11 malam di salah sebuah factory di Singapura. Pengalaman yang menakutkan ini berlaku apabila saya sedang berada di salah sebuah tandas di tempat saya bertugas. Memang lazimnya kalau kami nak pergi tandas, seringkali akan ajak teman-teman lah. Kami tidak akan pergi tandas seorang diri, kata Nolizawati. Selalu nak pergi tandas, mesti ajak kawan. Tak kiralah sesiapa saja nak ke tandas akan diajak. Dan tidaklah menjadi satu kebiasaan pergi tandas seorang diri, kata Nolizawati. Jadi pada hari yang disebutkan, entah macam mana saya ni sebenarnya nak pergi ke locker room ambil barang. Jadi saya pun pergi ke locker room saya untuk ambil sesuatu, kemudian terus tergerak hati nak pergi tandas. Jadi saya tidak panggil teman saya pun keluar daripada servis line ni. Saya pergi ke tandas seorang diri. Jalan di koridor factory tempat saya bertugas, koridornya sepanjang-panjang tidak. Kemudian hujung tu barulah jumpa tandas. Jadi Noliza pun dah sampai depan tandas, saya pun masuk, saya lepaskan hajat saya. Jadi sedang saya lepaskan hajat di salah satu kubikel tandas tu, saya dengar ada orang buka pintu dan masuk. Ada kawan lah ni, tak kesorangan. Saya pun teruskan dan habis saya keluar dari tandas, saya bersihkan tangan saya. Kemudian pintu tandas standard, kata Nurlizawati. Memang kalau tidak digunakan pun akan tertutup, tapi yang membezakan tu adalah tempat kunci. Kalau hijau, maksudnya tandas tu tidak ada digunakan. Kalau merah, dikunci, dalamnya ada orang. Saya tengok satu persatu, semua pintu hijau. Takkanlah orang ni lupa. Entah macam mana, kata Noliza, saya punya gatal, saya pun jenguk dekat bawah. Nak tengok siapa masuk dalam. Bila saya bungkukkan badan saya, tengok kat bawah, benda tu sedang bungkuk tengok saya yang sedang nak tengok dia. Sampaikan kisi, saya jatuh terduduk habis basah seluar jin saya. Saya pun lari keluar, lintang pukang keluarkan tandas. Sampai dekat servis line, saya tercungap-cungap. Teman saya tanya, kenapa? Saya kata tadi pergi tandas dan saya ceritakan apa yang berlaku, kena marah kisi. Kan sudah jadi satu kebiasaan, kalau nak pergi tandas, jangan pergi seorang diri. Rupa-rupanya kisi, benda tu dirahsiakan oleh supervisor kami, seorang orang Melayu kita lah, namanya Encik Eddie. Encik Eddie ni dah bertugas tempat tu dah bertahun kisi. Dan dalam tandas tu ada sesuatu yang berlaku dan juga penampakan-penampakan yang menakutkan. Sebab itulah Cik Eddie mengingatkan kami semua, kalau nak ke tandas, dia tidak benarkan pergi seorang diri. Tapi itulah nasib saya kisi, nak terserempak dengan benda tu dalam tandas memang menakutkan. Sempat saya tunduk, nak tengok benda tu, dia sempat juga tunduk tengok saya balik. Dia Liza boleh bongkok lagi, kepo nak tengok. Kadang-kadang dia bongkok, dia jenguk, benda tu jenguk. Tengok aku. Pendengar 897, sebelum saya jawab panggilan kita selanjutnya ini, saya ingin ketengahkan satu SMS yang saya terima. Yang ini daripada siapa ni? Ita kata, Assalamualaikum Gisi. Waalaikumsalam. Tempoh hari itu rumah saya ketika itu hujan lebat Gisi. Saya ni terbangun di waktu malam kerana terdengar ada bunyi orang menangis. Pada mulanya saya fikirkan anak gadis saya yang menangis lah, sebab terdengar tangisan perempuan dalam keadaan hujan yang cukup lebat. Jadi kata Ita, saya keluar dari bilik dengar tangisan. Tangisan tu pula datang daripada bahagian dapur rumah. Bila saya keluar dari bilik, masuk dapur, saya tak buka lampu. Sebab apa? Saya fikirkan anak saya. Sampai saja dekat tepi tembok tu, di mana tembok itu kalau saya belok kiri akan masuk dalam tandas, saya perasan macam ada orang sedang menyangkung dan menangis. Punyalah terperanjat Casey apabila anak saya buka lampu dan tegur saya dari belakang, "Ibu, kenapa masuk tak buka lampu?" Saya pusing, rupa-rupanya anak saya baru keluar dari bilik nak ke tandas. Saya pusing balik depan, benda tu dah hilang Casey dari pandangan. Saya punyalah terperanjat dan saya terus temankan anak saya ke tandas dan saya berdiri di luar tandas sebab takut sangat. Dan itulah pengalaman daripada Ita yang berkongsi pengalamannya. Casey, tolong ketengahkan pengalaman kisah anti gaya. Saya seorang cleaner ataupun pekerja pembersih
di salah sebuah bangunan di Singapura. Saya habis tugas sekitar pukul 8 malam dan sekitar waktu maghrib itu selalunya, kata anti gaya, saya akan berada di tingkat paling atas bangunan. Katanya tingkat paling atas ini sedang membersihkan tandas. Jadi bila tiba giliran tandas di tingkat paling atas bangunan ... sedang saya menolak troli saya untuk ke tandas. Di hadapan saya ternampak seorang perempuan yang jalan tergopoh gapah masuk ke dalam tandas. Dia tahu kalau saya sampai dulu, dia tak boleh masuk. Jadi saya rasa sebab itulah dia jalan tergopoh gapah nak masuk tandas, mungkin nak melepaskan hajat. Jadi saya tolaklah. Bila dia masuk, lat beberapa saat saya sampai depan pintu tandas, saya pun letak sign kata anti gaya, tak boleh masuk, cleaning in progress. Jadi bila saya masuk tolak pintu tandas dengan troli saya ke dalam, saya tengok pintu tandas memang semua tutup. Secara automatik pintu tandas memang semua akan tertutup, tidak terbuka. Hanya yang akan membezakan dalam ada orang tak ada, kata anti gaya, adalah kunci pada pintu tandas. Kalau merah maknanya ada orang, kalau hijau tandas tu kosong. Yang saya hairan, yang saya periksa semua hijau. Mungkin wanita tu lupa ataupun tak sempat nak kunci tandas. Jadi anti gaya kata, saya pun tunggulah. Sementara tunggu, saya taburkan sabun. Sabun tu saya taburkan atas lantai untuk prepare nak brush ataupun nak berus dan nak cuci, kata anti gaya. Dah tabur sabun, saya curah sedikit air, kemudian cermin saya basahkan, saya taruh sabun, saya lap cermin dulu, saya cuci dekat sink air, bersihkan, buang sampah. Selepas saya buat tu semua, kata anti gaya, wanita di dalam masih belum keluar. Takkan saya nak tunggu dia habis? Sebenarnya saya tak nak buat kerja saya dulu. Sebab setengah jalan kalau saya dah habis, dia keluar nanti tanda kakinya kotor, saya juga yang marah kisi. Nanti saya kena marah besok pagi, kata saya tak buat kerja. Saya tunggu lagi 5 minit. Yang hairan, dalam tandas tu dah lama kisi, saya tak dengar satu suara pun dan tak dengar bunyi apa-apa. Bunyi orang flush tandas dan sebagainya. Saya bersuara, "Hello? Hello? Excuse me?" kata anti gaya. Tak ada orang menyaut. Mustahil. Tadi saya nampak ada orang masuk. Saya bersuara lagi, "Excuse me? Hello?" Casey, masih tidak ada orang bersuara. Apa saya buat? Kata anti gaya. Saya pun membungkuk diri, cuba lihat dari bawah. Tak nampak kaki pun di satu tandas yang ada di hadapan saya. Wah Casey, saya menjadi takut. Saya bersuara lagi dengan memegang penyapu di tangan saya. "Hello? Hello?" Tak ada. Saya ketuk pintu tandas nombor 1. Tok 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 tok. Dengan penyapu. Tolak, tak ada orang. Pintu tandas yang kedua, ketuk dengan sapu. Tolak, tak ada orang. Yang ketiga, sampaikan pintu tandas yang keempat. Yang terakhir, ketuk-ketuk, tolak, tak ada orang. Dalam tandas tu kosong, Gisi. Kata anti gaya, malam tu tak sedap sangat hati saya nak cuci tandas. Macam mana pun tetap harus jalankan tugas saya. Saya bersihkan secepat mungkin dan terus keluar dan pulang ke rumah. Terima kasih. Baik, ini kisah yang ingin saya sentuh ni dari seorang pekerja pembersih. Dan beliau bekerja di lapangan terbang. Saya tak nak bilang lapangan terbang mana, tapi ini berkenaan dengan sebuah tandas di lapangan terbang ini. Setakat ini saya rasa, seingat saya, ini kalau saya ceritakan adalah kisah yang keempat ataupun yang ketiga lah berkaitan dengan sebuah tandas di lapangan terbang di Singapura. Seorang kakak ni bertugas sebagai seorang pekerja pembersih, memasuki tandas yang dikatakan berantu lah. Jadi bila dia masuk, dia mop lantai tandas tersebut. Sebelum tu dia periksa tandas tu memang kosong, tidak ada orang. Sedang dia mengemop lantai. Ini daripada kiriman SMS Kak Mai berkongsi pengalaman beliau. Sedang kakak mop lantai Kisi, dalam tandas yang ramai pekerja airport tahu, budak-budak airport tahu, tandas ni adalah tandas berantai. Ya, arti kata lain berantu lah.
Jadi sedang bila kakak masuk dalam, kakak akan periksa, kakak akan bersuara tanya ada sesiapa di dalam tak. Sebab nanti takut dah mop, orang nak keluar, habis kena mop balik. Jadi di luar kakak letak papan tanda, toilet under cleaning, no entry. Kakak pun dah tahu dalam tak ada orang, kakak mop lantai tersebut. Sedang kakak mop ni, tiba-tiba Kisi dengar orang flush tandas dalam tandas yang kakak sedang bersihkan ni. Salah satu cubicle, ada orang bunyi orang flush tandas tersebut, Kisi. Kakak terdiam seketika, tunggu ada orang tak keluar. Tadi aku periksa tak ada orang, macam mana boleh bunyi orang flush tandas pula? Dengan cepat, Kisi, seperti yang kakak katakan, ramai tahu termasuk kakak tandas ni berantai, tak pernah kena, itulah kali pertama. Kakak mop kasih habis, kemudian kakak nak tarik pintu tandas, nak tutup pintu tandas. Sebab bila kakak mop, kakak buka pintu, luar kakak letak satu sign tak boleh masuk, tandas sedang dibersihkan. Bila dah habis mop lantai tandas semua, kakak nak tutup pintu. Tangan ni tarik, Kisi, kubikel tengah tandas berantai di lapangan terbang. Bayangkan Bergaria, apa yang kakak nampak memeranjatkan. Tarik pintu nak tutup, dekat kubikel tengah dalam tandas, benda tu tarik pintu nak buka, dan kakak nampak, Kisi, macam ada kepala orang menjenguk. Ya Allah, Kisi, punyalah terperanjat. Kakak lepaskan tandas, pintu tandas tersebut. Pintu tandas tertutup. Kakak pun jalan, tolak troli kakak dan pergi ke tempat yang lain. Itulah pengalaman Kisi, peristiwa yang tak boleh dilupakan. Kalau Kisi nak tahu, jangan pergi ke tandas berdekatan dengan ... dekat lapangan terbang di Singapura. Tak perlu saya sebutkan dan tak perlu anda rasa takut dan kuati, ya. Kalau takut, pergilah tandas berdua. Kiriman selanjutnya yang pertama pada tengah malam ini dari Nora. Nora berkongsi peristiwa pengalaman yang Nora ingin ketengahkan ini. Katanya, Nora, saya ingin berkongsi perkara ini yang berlaku di tempat tugas saya, Kisi. Saya ni bertugas mengikut shift. Tak perlulah Kisi tahu tugas saya apa, tapi perkara ini berlaku dalam tandas di tempat tugas. Sebenarnya tandas tersebut dah banyak kisah orang ceritakan, macam-macam kisah. Saya pasti ada di antara kita juga pernah dengar, mungkin kisah-kisah seram dalam tandas sekolah, kisah-kisah seram di tandas-tandas awam dan sebagainya. Selalunya dengar. Walaupun dah pergi sana berkali-kali, tak pernah kena. Saya pun sama, Kisi. Saya dah bekerja dengan syarikat ni hampir 2 tahun lebih. Banyak cerita tentang tandas tu. Malah ada rakan-rakan saya yang tak nak ke tandas yang saya sebutkan ini. Malah mereka sanggup jalan jauh, pergi tandas lain. Jadi saya kata pada mereka, korang ni percaya sangatlah kisah-kisah yang diceritakan. Aku dah 2 tahun dah keluar masuk tandas ni, tak pernah jadi apa-apa. Kawan saya cakap, mulut kau jangan cabul. Jadi Kisi, pada satu malam ni saya bertugas shift malam, saya nak ke tandas. Saya pun tanya kawan saya, nak ikut tak pergi tandas? Kawan saya satu ni kata, bolehlah. Kami berdua keluar daripada tempat yang saya bertugas ni. Kemudian dia tanya saya, kau jalanlah sampai duduk sini, pergi tandas tingkat atas lah. Tak nak lah, jauh sangat lah. Sini dekat lah. Tak ada apa-apa lah. Saya kata pada kawan saya. Kawan saya kata, aku tak nak. Naik atas lah, please, aku takut lah. Jadi akhirnya saya ni berdegil sebab saya malas nak naik atas, Kisi. Tandas tempat tugas saya ni di tingkat 4. Tandas yang dia nak naik di atas ni katanya berada di tingkat 6. Sebab tingkat 5 pas kita tak boleh masuk, tak boleh tap, lain department. Jadi nak naik tingkat 6 dengan tandas dekat belakang ni, mana nak pergi? Jadi kawan saya akhirnya masuk dalam, ajak kawan yang lain untuk naik atas. Saya seorang pergi tandas tu. Sedang saya berjalan menuju ke arah tandas, betul-betul di belakang tempat saya bertugas ni, di salah sebuah bangunan, ya. Nama bangunannya tak nak sebut lah, sebut nanti orang tahu kan. Dari jauh saya nampak ada orang, Kisi. Orang tu jalan. Jadi sebelum masuk tandas tu, jalan dekat koridor panjang sampai ujung, belok kanan baru nampak tandas lah. Jadi tandas tu tersembunyi di sebalik timbuk. Nampak ada orang sedang belok kanan nak masuk dalam tandas. Saya pun buat bodoh lah, jalan masuk tandas. Masuk salah satu kubikel, legakan diri, Kisi. Tiba-tiba dengarlah bunyi orang flush. Sebab saya nampak tadi orang masuk kan. Kemudian bunyi lagi satu lagi flush. 2 orang masuk dalam tandas, Kisi. Kemudian saya dengar bunyi kedebum.
pintu tandas dalam kubikel, ada beberapa pintu tu dibuka tutup beberapa kali. Dan secara langsung meremang bulu rumah saya. Saya masih tak nak fikir yang bukan-bukan. Saya keluar daripada kubikel, tengok cermin, pintu tandas ada 4. 1 saya di dalam, lagi 3 tu, tiga-tiga kisi bergerak. Seperti ada orang yang baru keluar daripada pintu tandas tersebut, kisi. Bayangkan pendengar. Jadi Nora kata, saya pun cuci tangan saya. Tiba-tiba pendengar Ria 897, saya pusing nak jalan. Saya ternampak atas lantai, kisi. Di atas lantai ada klip rambut perempuan terjatuh. Saya bungkuk. Bila saya bungkuk nak angkat klip rambut tersebut, kisi, tandas di tempat tugas saya, pintunya kalau kita buka dia akan tutup sendiri. Secara automatik semua pintu akan tertutup. Bila saya bungkuk, kisi, waktu yang sama, sebelah kanan ada tandas, bawahnya lopong kan? Ada orang sedang menjenguk saya dari bahagian bawah, kisi. Saya terperanjat. Klip tu saya tak angkat. Saya lari keluar dari tandas sampai depan pejabat. Bayangkan pendengar Ria 897. Tercungap-cungap nafas saya. Kemudian pada malam yang sama, nak pergi tandas lagi, saya ikut kawan saya naik tandas di tingkat 6. Kawan saya tengok dan dia perli saya. Kata jauh, pergilah tandas ujung. Saya diam, sebab saya tahu saya dah salah. Kisi, betul kisi, 2 tahun lebih kerja tak pernah saya kena. Sampailah bila saya cakap, aku kerja sini dah 2 tahun. Tak ada apa-apa pun tengok tandas ni. Terima kasih. Baik, dari pengalaman Nora, saya ingin kongsi sesuatu. Saya rasa ni mungkin ini minda manusia lah. Kadang-kadang bila kita cakapkan tentang sesuatu yang negatif tentang sesuatu tempat tu, kadang-kadang memang kita tak pernah fikir. Tapi bila kerana kita dah cakap, dah bincang, kawan pun dah takut, mesti setidak-tidaknya kita akan ada perasaan yang macam was-was, curiga, takut pun ada. Jadi dari situlah mungkin kadang-kadang kita terasa macam sesuatu yang berlaku, padahal itu hanya mungkin mainan minda saya. Jadi perkara yang sama pernah berlaku pada diri saya di tempat saya bertugas ni. Ada seorang bekas pekerja Mediacorp lah. Dia kata dia bekerja sini sebagai technician. Saya tak tahulah betul ke tidak. Dia pernah tersempat dengan saya di kantin Mediacorp dan datang sana ada urusan lah. Jadi dia berbual dengan saya panjang, berbual. Dia cakap dengan saya pada hari yang sama tu. Saya jumpa dia sekitar waktu petang hari. Dia berbual, dia kata, kau tahu tak tandas dekat kawasan Mediacorp dekat, saya tak sebutlah nama tempatnya. Tu tandas kau jangan pergi. Lepas pukul sekian-sekian kau jangan masuk. Sebab tu tandas tu sunyi, sebab jarang orang gunakan. Jadi bila waktu pejabat habis, tandas tu memang tak ada orang keluar masuk lah. Melainkan ada acara-acara dan sebagainya. Jadi saya pun yakan aje lah. Sebab saya kerja sini kan. Bercakap macam tu. Jadi beberapa hari saya bertugas pada hujung minggu. Jadi bila hujung minggu Mediacorp ni memang sunyi sepi, sunyi sangat. Saya pun nak balik tu, nak jalan keluar pukul 11 malam kalau tak silap saya lah. Waktu tu ada kerja sikit, saya balik lambat. Jadi saya jalan keluar, nampak tandas ni, memang nak masuk tandas, nak legakan diri. Jadi saya keluar dari tandas tu, sedang nak cuci tangan ni, cuci tangan. Wah, saya dengar, Beb. Ni, apa yang saya dengar Gini. Terus saya terhenti tu. Terus teringat. Mungkin bunyi yang tu, bunyi pipe ke, bunyi itu taklah macam bunyi saya buat ni, macam suara manusia. Tapi macam itulah bunyinya. Bunyi pipe ke, bunyi pintu ke, ataupun benda kat luar ke yang berlaku, yang berjalan ni. Dah mula fikir cerita yang abang tu cerita pada saya. Dah mula takut sendiri. Baik-baik nak masuk kubikel balik, tarik tisu paper ataupun toilet roll ni tak jadi, Baik. Keluar dengan tangan basah. Jalan renjih-renjih sajalah. Jadi mungkin kadang-kadang bila orang ceritakan, kita akan, sedikit sebanyak pun mesti akan terkenang-kenang, terbayang-bayang lah macam tu lah. Jadi kisah dari tadi dikirimkan oleh pendengar kita yang bernama Kak Nora, yang bertugas salah sebuah kawasan di Singapura.
Yang ini dari pendengar kita yang bernama Madani. Aslam berkongsi peristiwa. Kata Aslam, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Aslam. Saya ingin ketengahkan peristiwa berlaku di tempat saya bertugas. Saya bertugas di salah sebuah checkpoint di Singapura. Tak nak sebutlah checkpoint mana. Mungkin Woodlands ke, mungkin Tuas ke, ataupun checkpoint-checkpoint yang lain lah. Jadi Aslam berkongsi peristiwa. Kata Aslam, waktu itu saya sedang ada break, waktu rehat. Dan Casey, kalau Casey sebut nama checkpoint ni, tandas dekat checkpoint ni, ada satu tandas sebelah ataupun katanya bahagian dalam lah. Memang tandas ni keras. Banyak penampakan dan kejadian yang menakutkan berlaku. Jadi bila saya ni nak take a break, saya tiba-tiba setelah saya makan dan minum, terasa nak terkucil. Saya pun pergilah tandas yang disebutkan. Memang sejauh ni, sebelum ni pergi tandas tu berkali-kali pun tak pernah kena gangguan. Cuma dengar yang diceritakan oleh rakan-rakan setugas tentang tandas tersebut dan beberapa penampakan. Tapi saya belum pernah kena. Dan saya ingin beritahu Kisi, belum pernah kena bukan bermakna takkan pernah kena. Kisah yang ingin saya ceritakan ni, saya terkena Kisi. Saya masuk dalam tandas. Kemudian dah saya buang air kecil. Saya keluar dari tandas nak bilas ataupun nak cuci tangan saya. Tiba-tiba salah satu kubikel ada orang buka dan tutup. Pak, buka, tutup, buka, tutup. Orang buka tutup macam dia hempas berkali-kali. Saya cuba tengok dari cermin, ada refleksi, memang Kisi. Memang sangat nampak pintu tandas tu, satunya pintu tandas bergerak dan tutup dengan sendirinya. Saya pun tengoklah, mungkin kawan saya ke nak buat lawak, nak takutkan saya. Saya cuba jenguk. Saya boleh jenguk bahagian bawah tandas tersebut. Perlahan-lahan saya bungkukkan diri saya. Bila saya bungkukkan diri saya, rata-rata dalam tandas tu tak ada orang, sebab tak nampak kaki pun. Dah saya rasa tak sedap hati. Apa yang saya buat? Saya larilah Kisi. Bila saya lari keluar, saya hampir-hampir tergelincir dan jatuh. Nasib baiklah Kisi, depan saya ada tembok. Saya dapat pegang tembok tu dan taklah saya terjatuh. Bila sampai di luar, dua orang teman saya yang lalu tepi saya mengatakan kenapa pergi tandas tu bila saya katakan yang tadi saya terkucil. Dua teman saya dah terkena benda yang sama. Katanya dalam tandas tu ada makhluk main pintu kan. Dan itulah pengalaman peristiwa yang saya alami, kata Aslam. Kalau nak cerita lebih panjang, tak boleh Kisi. Sebab saya ni SMS pun tengah bertugas. Jadi susah nak concentrate. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ini dari Kak Rokiah. Kata Kak Rokiah, apa khabar Casey dan pendengar Misteri Jam 12? Kakak ingin berkongsi peristiwa pengalaman. Ini berlaku di tempat tugas kakak. Ada satu tandas tempat kakak tugas ni. Kakak okey, saya tak nak sebutkan di sebelah mana, tapi tempat tugas kakak ni adalah sebuah factory. Dan katanya di tempat tugas kakak ni ada sebuah tandas yang tidak dibenarkan masuk. Dan di luarnya letak tandas dalam servicing lah, nak diperbaiki lah. Jadi pernah sekali ni kakak lupa yang tandas tu tak boleh masuk. Sebab katanya servicing, ada teman-teman kata paip bocor lah, ada yang kata tandas tu tak ada air dan sebagainya. Macam-macam alasan, macam-macam andaian yang berikan. Walhal tak seorang pun pernah masuk tandas tu selepas ada papan tanda menunjukkan depan tandas yang tandas tu tidak boleh digunakan. Jadi bila kakak sedang bertugas, tiba-tiba nak terkucil dan kakak lupa, kata Kak Rukia, kakak lupa tandas yang kakak maksudkan tu memang tak boleh digunakan. Jadi kakak pun lari sampai ke depan tandas tu. Kakak masuk dalam, kakak legakan diri. Setelah tu kakak flush, cuci tangan, dan kakak baru teringat, aku salah masuk tandas. Tandas ni kan tandas rosak. Jadi pada pendengar Misteri Jam 12, kata Kak Rokiah, bila kakak dah cuci tangan semua, dah bersihkanlah diri, selepas kakak legahkan diri, baru perasan, aku masuk dalam tandas yang rosak. Tapi apa yang rusaknya? Kakak mula periksa. Tandas tu ada 4 kubikel. Kubikel paling hujung, tolak pintunya, cuba test air, flush boleh. 3, yang kedua, yang 1, semua boleh digunakan. Apa yang rosak? Kakak cuba pula singki airnya. Cuba tekan, semua ada air. Jadi kakak cuba berdiri tengok kiri kanan. Apa yang rosak ni? Kata Kak Rokiah.
Jadi kakak berada dalam tandas, baik-baik nak cepat, legahkan diri kemudian nak keluar. Oleh kerana dah masuk dalam tandas dan rasa curiga, kata Kak Rukiah. Kakak mula berdiri dan fikir, apa lagi yang tak kena tentang tandas ni sampai tak dibenarkan masuk. Tiba-tiba Casey, kubikel paling hujung kakak nampak ada kepala orang, nampak sebelah belakang hitam, rambut hitam kepalanya dapat dilihat. Dalam hati Casey, kakak istighfar dalam hati. Kemudian, apa benda tu Casey? Nampak macam kepala orang. Terus kakak keluar. Bila tarik pintu nak keluar, dengar benda tu kata, Rukiah, kau nak keluar. Tarik pintu, lintang pukang kakak lari Casey. Sampailah tempat kakak bertugas tu, teman-teman tanya, kenapa dengan kau? Nampak hantu? Kakak kata, tandas tu aku dah tahulah kenapa tak boleh masuk. Teman tanya, kenapa? Kakak ceritakan A sampai Z Casey apa yang berlaku. Teman kakak seorang ni baru terperanjat bila dengar pengalaman kakak yang baru berlaku awal tadi. Sejak kejadian itu sampai sekarang Casey, tandas tu ditutup. Letak satu papan tanda, do not enter. Dia kata di situ sedang melakukan kerja-kerja pembaikan. Walhal Casey, mungkin tandas tu berhantu. Tapi hairan kenapa agaknya siapa yang pasang papan tanda tandas wanita, tandas lelaki mungkin dia tak ceritakan lah. Kak Rukiah tak ceritakan. Tandas tu macam-macam kes malam ni Ayolah. Kisah-kisah misteri jam 12 ni di Facebook pula ada yang dari Nur kata, do not enter, you enter, you know later. Ada yang kat sini, bila toleh ke si benda tu cakap, kau dah flush. Ariana buat lawak macam-macam kisah ni. Okey. Saudara, berikut ini merupakan kiriman email yang saya terima, dan awal tadi merupakan suara seorang wanita menangis. Mungkin tak tahulah kerana apa dia menangis. Tapi begitulah kisah yang dikirimkan. Perkara ini berlaku di salah sebuah hotel di Malaysia. Dan dikatakan di sini oleh Encik Samsi, hotel yang beliau menginap bersama dengan istrinya di Malaysia. Bukan calang-calang hotel, hotel yang memang terkenal, Hotel 5 Bintang. Saya tak nak sebutkan nama tempatnya. Tetapi, adakah pengalaman ini yang benar ataupun tidak? Kata Encik Samsi, bila beliau bersama dengan istrinya bercuti bersama dengan 2 orang anak, mereka telah pun terdengar satu gangguan dalam bilik hotel tersebut, dalam tandas bilik hotel tersebut. Malam yang pertama terdengar suara perempuan menangis. Apa kabar Casey dan juga para peminat rancangan Misteri Jam 12? Nama saya Samsi. Tolonglah ketengahkan pengalaman saya ini Casey, ketika berlaku di salah sebuah hotel yang tidak dijangka dan diduga. Selalunya kalau kisah-kisah seram ni berkaitan dengan hotel-hotel murah, motel dan sebagainya. Tapi pengalaman saya dengan isteri berlaku tahun lepas. Kami telah pun pergi ke salah sebuah bandar di Malaysia. Telah pun menginap di Hotel 5 Bintang. Malam yang pertama, saya, anak, isteri semua dikejutkan dengan suara tangisan datang dari tandas hotel tersebut. Yang terbangun anak saya, namanya Sheila. Dia kejutkan saya. Ba. Saya bangun. Pertama kali saya bangun malam tu, saya dengar bunyi suara perempuan menangis. Saya fikirkan anak saya satu lagi ni sedang menangis. Saya tengok anak saya, Sheila. Kenapa Sheila? Dalam keadaan mengantuk, tetapi rasa curiga siapa yang menangis dan kenapa anak saya menangis. Ba, Sheila takut, Ba. Sheila cakap apa ni? Takut apa Sheila? Ba dengar tak Ba orang nangis dalam tandas? Lina mana Lina? Tu kat sebelah ni. Anak perempuan saya satu sedang nyenyak tidur. Jadi ini bermakna dalam tandas tu bukan anggota keluarga saya, Casey. Astaghfirullahalazim. Bunyi apa tu Tak apa.
Saya hidupkan lampu. Kata Cik Samsi, saya hidupkan lampu di tepi meja. Kemudian saya kejutkan isteri. Anak saya satu lagi kejutkan kakaknya, Lina. Yang bangun, Yang. Yang bangun, Yang. Isteri bangun, kenapa bang? Yang dengar tak? Yang dengar tak perempuan nangis? Siapa tu bang dalam tandas? Entahlah. Abang tak tahu lah. Bang takutlah bang. Tak apa. Casey, saya sebagai penghulu keluarga, ketua rumah, saya beranikan diri. Saya bangun, terus saya pergi. Dekat tepi tu saya hidupkan lampu. Bila dah hidupkan lampu, Casey nak tahu, tandas kami ni betul-betul di sebelah tembok yang katil saya baring dengan isteri ni, tepinya baru tandas. Jadi tandasnya bukan bertentangan dengan katil kami lah, iaitu sebelah kiri. Sebelah kanan balcony. Katil dalam bilik ni 2 katil, single bed, satu. Saya dengan isteri tidur atas katil, satu katil yang sempit tu. Anak saya satu lagi tidur bersama dengan kakaknya di satu katil lagi. Di sebelah kanan anak saya adalah balcony. Sebelah kiri saya, kata Encik Samsi, tandas. Tandas tu pula pintunya kami tak nampak, tapi depan tandas tu ada almari. Almari tu pula ada cermin. Daripada kami baring, katil yang kami baring tu, kalau tengok cermin di almari boleh nampak pintu tandas, kata Encik Samsi. Jadi anda semua fahamlah di manakah lokasi tandas tersebut. Cik Samsi bangun. Dia terus jalan menuju ke tandas. Masih terdengar suara. Yang hairannya, bila dia buka saja lampu, suara itu tiba-tiba berhenti. Tidak berbunyi langsung. Jadi para pendengar Ria 897 FM, setelah Cik Samsi berdiri agak lama depan tandas tersebut. Jadi bayangkan, lampu bilik hotel semua dah dihidupkan, kata Encik Samsi. Dah dihidupkan. Kemudian beliau berdiri depan tandas. Cuba tengok, tolak pintu dalam tandas rata-rata memang kosong, tak ada orang. Casey, setelah saya berdiri beberapa saat di hadapan tandas, isteri saya, Bang, jangan di situ, bang. Saya toleh tengok isteri. Isteri panggil, Bang, sini bang. Saya, isteri, 2 orang anak keluar dari bilik hotel tersebut. Bila anak dengan isteri jalan depan pintu tandas, Casey, tepi pintu tandas adalah pintu bilik hotel kami. Bila mereka bertiga jalan, saya perhatikan yang isteri dengan anak saya langsung tak nak tengok dalam tandas. Mereka tengok lain, Casey, tutup muka. Berdiri di luar, saya turun bawah 4 beranak. Kami minta tukar bilik. Oleh kerana keadaan kami kocak-kacir, mereka tak banyak soal. Mereka terus tukarkan bilik kami ke bilik yang lain. Para pendengar Ria 897. Jadi apa yang berlaku? Bila dah tukar ke bilik yang lain, barulah Cik Samsi tanya, Yang, tadi yang awak pekik kat saya dalam bilik tu kenapa? Kata isteri saya, ketika saya berdiri depan tandas tu, Casey, saya tak nampak, tapi isteri saya nampak ada perempuan berdiri di hadapan saya. Patutlah, Casey, ketika saya tolak pintu tandas, rasanya macam ada sesuatu di depan saya. Meremang bulu rumah, tapi saya tak nampak. Isteri saya yang nampak, Casey. Isteri saya ni memang boleh ternampak-nampak benda-benda halus. Itulah pengalaman dari Encik Samsi yang telah menginap di salah sebuah hotel 5 bintang di Malaysia. Negeri mana, bandar mana, hotel mana, tidak akan saya sebutkan. Sama-samalah kita teruskan rancangan Misteri Jam 12. Di sini dalam kiriman email yang disertakan pada saya oleh Cik Samsi, ada sedikit informasi lah. Katanya di sini, untuk pengetahuan Casey, ini paragraf yang terakhir sekali bawah selepas kisahnya tamat. Isteri saya memang boleh, bukan selalu, tapi kadang-kala boleh terlihat ternampak
benda-benda yang tak sepatutnya boleh kita lihat. Dah banyak kali isteri saya nampak, dan kadang-kadang kalau kita memandu, kalau saya masuk salah jalan ke lorong-lorong gelap, dia akan ternampak sesuatu tapi saya tak nampak. Pernah antara banyak kali bila saya memandu, kami suami isteri suka pergi ke seberang tambak, ya cari makan lah. Jadi kalau saya tersalah jalan dan dia akan menegur sesuatu, ada perempuan di tepi jalan lah, dia ninik lah, kesian lah, wanita sedang gendong anak dan sebagainya, tapi walhal saya tak nampak apa-apa. Jadi untuk tidak menakutkan isteri, kadang-kala saya main peranan, saya action aja nampak. Walhal kisi saya memang langsung tak nampak. Pengalaman saya di hotel adalah satu perkara yang sebenar dan memang menyeramkan. Nasib baiklah kita manusia ni diberikan ditutup hijab supaya kita tidak dapat melihat makhluk-makhluk halus. Kalau saya berdiri depan tandas dan saya boleh nampak, saya rasa saya dah pingsan. Macam mana nak jadi ketua keluarga kisi? Terima kasih dan kerana memilih pengalaman saya dari Encik Samsi yang berkongsi pengalamannya. Ini kiriman SMS yang akan saya sempurnakan, datangnya daripada Encik Wahyudin. Adapun saya gunakan nama ringkas Cik Din lah. Cik Din kata di sini, apa khabar kisi? Khabar baik. Saya ingin ketengahkan satu pengalaman. Nak cakap kelakar pun kelakar, nak cakap seram pun seram. Tapi inilah kisah yang dikirimkan oleh Encik Din. Sekarang ini anak-anak saya kesemuanya tiga-tiga anak perempuan. Dan ketiga-tiga mereka langsung tak akan dan tak nak gunakan tandas di bahagian dapur rumah. Ini kerana setelah salah seorang dari mereka masuk dapur, tak buka lampu. Sampai dekat tandas, baru nak buka lampu tandas. Jadi dapur tu gelap gelita. Sebelum dia buka lampu tandas, terperanjat dalam tandas, tengah-tengah tandas tu ada seorang perempuan sedang berdiri, sedang memerhatikan anak saya yang nak masuk, dan dia terpekik. Betul kisi, anak saya terus pingsan. Jadi kata Cik Din, bila anak saya pingsan terpekik, saya lah yang pertama tersadar dengan isteri. Kami semua lari keluar, tengok anak saya dah terjatuh depan tandas. Bila angkat anak saya sendiri dapat rasakan meremang bulu roma. Setelah itu, kejadian itu di rumah saya ni adalah sedikit baca-bacaan doa, kenduri sedikit, barulah gangguan tu mungkin tak ada, tak tahu, ataupun dah tak datang lagi. Tapi sejak hari itu, anak saya, ketiga-tiga anak gadis ni tak nak gunakan tandas di bahagian dapur. Malah bila mereka balik sekolah pun, mereka akan mandi tandas dalam bilik saya dengan isteri. Terpaksalah setiap malam kalau nak tidur, saya buka pintu kerana anak nak keluar masuk tandas. Dan tandas tu juga isteri saya tak berani gunakan, dan maaf cakap, hanya saya seorang saya gunakan tandas di bahagian dapur. Memang menyeramkan, tapi saya tak alami. Anak saya lah yang terkena bila ternampak dalam gelap. Ternampak ada perempuan berdiri di tengah-tengah tandas. Itu saja, terima kasih dan selamat tengah malam kisi. Daripada seorang sahabat kita, ni namanya Puan Nafisah. Kata Puan Nafisah, kisi kakak bekerja sebagai seorang pembersih. Saya tak nak sebut terminal mana, ya. Saya tak nak sebut lah, tapi di salah sebuah terminal di lapangan terbang ni, tandas di tingkat ... ni kisi, tandas tu memang menyeramkan. Ramai pembersih pernah diganggu ketika bertugas. Kadang-kadang kisi nampak perempuan dalam tandas, tapi bila kami tunggu tak keluar-keluar, tengok tandas tu kosong. Kata Kak Nafisa bekerja sebagai pembersih lah di salah sebuah terminal, di tandas di kawasan lapangan terbang, tak tahu kawasan terminal mana lah. Dan tandas ni memang famous. Kalau KC tanya sebutkan terminal berapa ni, tandasnya ramai yang tahu akan keseraman tandas yang dimaksudkan. Ada juga budak-budak yang kerja servis counter lah, tak nak sebut pernah juga bertanya pada saya juga kata yang sama, tapi mereka boleh buat pilihan, tak nak pergi tandas sana sebab banyak lagi tandas yang lain mereka boleh gunakan. Melainkan kita pekerja-pekerja pembersih, kata Puan Nafisa, tak ada pilihan, sebab itulah tugas kami, tandas tu harus dibersihkan. Jadi itulah kisahnya. Jadi mungkin anda tahu tentang tandas yang disebutkan oleh Puan Nafisa ni di terminal mana, tak nak sebutkan. Tapi tingkat berapa? Faham dah. Tingkatnya agak tinggi lah. Tak tinggi sangat pun. Tinggi sikit dia. Daripada Encik Rahman. Kata Encik Rahman, KC, saya bertugas di salah sebuah terminal di lapangan terbang. KC tahu tak?
saya pernah mengalami satu pengalaman yang menakutkan. Tapi benda ini dah jadi satu kebiasaan bagi saya dan teman-teman. Di lapangan terbang ni, awak dengar ni apa yang dijelaskan. Di lapangan terbang ni, kata Encik Abdul Rahman, ada satu tempat yang dipanggil Gate Hole Room. Tempat ini berfungsi khususnya untuk menyimpan mayat-mayat ataupun mayat-mayat yang akan diterbangkan. Jadi bayangkan, kalau hari itu ada 3-4 mayat nak diterbangkan, dalam Gate Hole Room ni nampak keranda, 2-3 keranda. Pernah, kata Encik Abdul Rahman, bila saya bertugas ni, ternampak keranda tersebut, nampak ada orang berdiri, seorang gadis berdiri di salah satu keranda yang ada dalam Gate Hole Room. Saya bila ternampak pertama kali memang menakutkan sebab tak semua orang boleh masuk bilik ni. Baru saya tahu ada tempat macam ni rupanya. Katanya KC Airport pun ada Gate Hole Room yang specially untuk mayat atau transfer mayat. Wah, satu lagi SMS ni. Gate F ... lah. Tak salah saya KC. Nak minta lagu, sempat kau minta lagu tak adalah, minta lagu tak boleh, saya putarkan lah ya. Yang ini pula wah, ini ada teman kita yang SMS KC, betul KC, airport memang ada ini. Wah, ingatkan penumpang yang hidup ni pun ada gate untuk yalah digunakan. Malah mereka yang dah mati pun ada khususnya gate tertentulah untuk menaiki kapal terbang. Jadi itulah yang dikirimkan. Adakah benar? Ini ada kata dekat kawasan Terminal 2 ni, gate-nya adalah gate ni. Sekian-sekian lah. Okey. Seram pula Kalau tiba-tiba emergency kena satu gate dengan mayat yang dah orang dah meninggal ni ternampak perempuan duduk tepi ni, ingatkan keluarga. Sekali lupanya orang dah meninggal lah. Wah, hari ni sambut menyambut dari satu-satu. Dan ada juga teman kita yang kirimkan email pada saya. Katanya ada perkara-perkara yang saya tak pasti, saya takut nak baca ni sebab mungkin ini adalah perkara-perkara yang rahsia ke macam mana. Tapi katanya Gate Hole Room yang selalunya digunakan untuk letak mayat selalunya adalah Gate Hole Room yang diberi nama Gate Hole Room Remote Bay. Dan mayat kalau dahulu dinamakan body, tapi sekarang tu dah tukar pula istilahnya. Kalau orang-orang kerja airport ni tahulah, dia panggil human remains. Dari pendengar kita yang kirimkan message dari BlackBerry. BlackBerry sih kencang. Baik, terima kasih pada Sufi yang berkongsi. Saya rasa beliau juga bertugas di lapangan terbang lah. Okey, yang ini daripada Yusnita kata, KC tadi ada makcik ceritakan tentang tandas dekat lapangan terbang. Betul KC, adakah tandasnya tingkat ni KC, tolong cakap ya atau tidak. Tolonglah KC, sebab saya pun pernah mengalami perkara yang menyeramkan. Waktu tu masuk tandas dan saya bertugas malam. Saya ingatkan dalam tandas tu ada orang. Dan tiba-tiba apabila saya sedang masuk di salah satu cubicle dalam tandas tersebut, saya macam perasaan, bukan perasaan tapi perasan, ejaannya salah ni. Saya macam perasan di ketika saya sedang dalam keadaan berdiri itulah dalam salah satu cubicle, tiba-tiba KC dekat depan saya ni menjadi gelap. Dia gelap bukan pasal lampu mati. Kalau atas badan kita ni, atas kita ada sesuatu yang melintas. Mungkin ada orang letak papan, pastinya tiba-tiba akan ada satu bayang-bayang ataupun shadow. Kata beliau lah. Bila saya jenguk atas KC, terperanjat KC, nampak KC ada orang, kepala orang, perempuan. Zoom, masuk balik. Seolah-olah nak sembunyi. Saya fikirkan ada orang. Saya naik marah. Saya keluar dari kubikel saya pergi sebelah tolak pintu, tengok dalam tak ada orang. Kiri kanan saya dalam tandas tu ada beberapa kubikel. Saya periksa satu persatu, tak ada orang. Mustahil orang tu boleh gitu pantas lari keluar. Kemudian saya dengar ada orang nangis dalam tandas. Baru saya tahu tandas tu berhantu rupanya. Ini daripada Shika, KC memang betul KC. Banyak cerita saya dengar di lapangan terbang. Saya dan suami suka jalan malam-malam sampai 2-3 pagi. Tanda sana memang keras.
Memang keras Ni dari Zulina kata, Kisi, tandas. Ni tandas juga ni. Tandas di lapangan terbang, tak semua Kisi. Ada yang memang menyeramkan sebab jarang orang gunakan. Saya pernah ternampak dengan suami bila sedang jalan. Apa cerita ni suami isteri suka pergi Ni tadi ada suami isteri suka lepak di lapangan terbang ni bersama sedang dengan suami berjalan di koridor, tiba-tiba terdengar makcik ni pekik lari keluar. Makcik ni makcik pembersih. Bila kami nampak, dia kata tolong makcik, dalam keadaan menangis ketakutan. Dan sebenarnya kami pun tolonglah bantu makcik tu. Dan bila periksa dalam tandas, tengok tak ada apa-apa, tapi dia kata dalam tandas dia ternampak macam makhluk berbungkus, macam hantu pocong. Pendengar 897 FM, saya akan bacakan kiriman berikut ini, pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh seorang saudara kita. Namanya yang dikirimkan pada saya adalah ini dia, Maizura. Maizura berkongsi peristiwa kisah yang dialami dan perkara ini berlaku di salah sebuah sekolah. Kata Maizura, beliau adalah seorang guru di salah sebuah sekolah di Singapura dan katanya, Kisi, jangan sebutkan nama sekolah ini. Dan nama Maizura ini pun bukan nama yang sebenar, adalah nama samaran yang digunakan oleh Cikgu Maizura. Jadi kata Cikgu Maizura, saya pada satu ketika ada menganjurkan satu perkemahan di sekolah saya. Dan sebenarnya, Kisi, bila saya masuk dalam sekolah ni, pertama kali saya jumpa murid-murid, banyak murid-murid telah pun bertanya pada saya tentang salah sebuah tandas di tingkat atas bangunan sekolah. Dan kata Cikgu Maizura, bila murid-murid mula bertanya satu persatu, pada mulanya saya fikirkan murid-murid sekolah ini hanya ingin menakut-nakutkan saya sebab saya guru yang baru. Tapi Kisi, kalau dah lebih daripada satu kelas dan lebih ramai pelajar telah pun beritahu saya tentang satu tandas di salah sebuah lantai di sekolah yang Cikgu Maizura ni mengajar. Jadi ia membuat saya menjadi syakwasangka tentang perkara tersebut. Pada tahun yang sama, Cikgu Maizura bersama dengan seorang lagi guru telah pun ditugaskan untuk mengendalikan satu perkemahan sekolah bersama dengan pelajar-pelajar Melayu. Dan perkemahan ini adalah perkemahan untuk pelajar-pelajar Melayu yang diadakan di sekolah ... Kata Cikgu Maizura, kita pernah duduk berkumpul depan campfire, kemudian mula bercerita-cerita yang seram. Itulah antara aktiviti. Dan bila bercerita ni, kata Cikgu Maizura, sebenarnya untuk menggalakkan murid-murid bercerita dan menggunakan bahasa yang betul. Jadi kalau bahasa yang digunakan salah, saya dan seorang lagi guru akan menegur. Jadi disitulah kita belajar secara spontan, tidak perlu menulis. Jadi satu persatu murid-murid ceritakan. Murid yang pertama berdiri cerita tentang sekolah, cerita tentang tandas yang sama. Bila dengar kisahnya memang cukup menyeramkan. Dalam tandas sekolah tersebut dikatakan ada satu perempuan. Dan dikatakan benda ini akan menjelma waktu malam. Dia kata kadang-kala bila dia berada di kawasan sekolah, khususnya pada waktu malam bila bermain bola dengan teman-teman menggunakan padang bola, mereka kadang-kala pernah naik ke atas adventure untuk melihat tandas yang dimaksudkan. Belum sampai dan beremang bulu rumah, kata pelajar tersebut. Dan dari jauh dah dengar bunyi tangisan. Mereka tak berani teruskan untuk menyelidik siapakah yang ada dalam tandas yang dimaksudkan. Jadi bayangkan Kisi, pelajar yang pertama cerita, kemudian beberapa pelajar sama juga. Kali ini seorang pelajar wanita yang menceritakan. Kelas pelajar wanita ini betul-betul berada di sebelah tandas yang dimaksudkan. Jadi Kisi, kata Cikgu Maizura, pelajar wanita ini telah pun memberitahu. Ini terjadi ketika waktu sekolah. Waktu itu sekitar pukul 4 lebih petang, waktu asar. Dia memasuki tandas tersebut. Dan kelas di atas kebanyakan semua dah kosong. Cuma ada aktiviti selepas sekolah. Iaitu mungkin ada kelas tambahan dan juga adalah aktiviti pakaian seragam yang dianjurkan oleh sekolah tersebut. Jadi kata pelajar ini yang bernama Siti lah, bukan juga nama sebenar, menceritakan bila dia berada di atas, sebenarnya dia terlupa mengambil sesuatu dalam kelas. Dia tertinggal bukunya.
Dia naik ke atas dan kemudian dia ternampak temannya masuk ke dalam tandas. Dia menegur tapi temannya dah masuk dalam. Jadi dia pun masuk ke dalam kelas mengambil barang yang dia terlupa, kata Cikgu Maizurah. Jadi pelajar ini menceritakan bila pelajar ini keluar teringat kawannya di tandas sebelah. Dia tolak pintu, kali ini dia nampak tandas kawannya berada dalam tandas dan dalam perjalanan seolah-olah nak masuk salah satu kubikel yang ada dalam tandas tersebut. Jadi pelajar itu masuk dan kemudian pintunya ditutup. Teman budak ni, iaitu Siti lah. Siti pun bertanya, Ina? Oh Ina, buat apa? Kau nak aku tunggu kau tak? Jadi si Siti pun berdiri dalam tandas sambil menunggu Ina mungkin sedang lepaskan hajat. Sambil tu Siti betul-betulkan rambut. Sambil tu Siti sempatlah basah-basahkan rambut, sempat cuci tangan, tengok cermin. Kemudian Siti rasa lama sangat budak Ina dalam tandas ni. Dan secara biasanya, tandas, kata Cikgu Maizurah, tandas dalam sekolah saya semua akan tertutup. Dalam keadaan tertutup, bukan terbuka. Jadi hanya membezakan adalah satu kunci di bawah. Kalau hijau, maksudnya tandas tu boleh digunakan. Kalau merah, tandas tu dalamnya ada orang. Tapi hairan, tandas yang Ina awal tadi masuk, kata Siti, tandas tu warnanya hijau. Maksudnya si Ina tidak mengunci tandas tersebut. Jadi Siti panggil, Ina? Ina? Tak jawab temannya. Dia cuba tolak pelan-pelan sampai tolak habis. Dalam tandas tersebut tidak ada orang. Tidak ada kawannya Ina yang awal tadi, kata Cikgu Maizurah, dia nampak kawannya masuk dalam tandas tersebut. Oleh kerana dah takut, pelajar ini keluar, turun ke bawah, dan itulah kisah diketengahkan ketika kami adakan acara berkhemah bersama dengan pelajar-pelajar Melayu yang lain. Itulah kisah pengalamannya. Saya sendiri pun takut, kata Cikgu Maizurah. Kadang-kala lalu depan tandas dah meremang bulu rumah. Kadang-kala saya perhatikan juga pelajar wanita yang berada di tingkat yang sama tidak berani pergi tandas yang disebutkan. Mereka malah akan jalan lebih jauh. Tandas di bahagian belakang mereka akan pergi dan tidak menggunakan tandas yang dikatakan berangkai ataupun tandas yang berhantu. Itu saja, terima kasih dan selamat tengah malam. Ya, terima kasih pada Cikgu Maizurah. Dua pelajar dan yang berceritalah ketika campfire di sekolahnya. Bagus, saya rasa satu pendekatan yang berbeza. Adakan perkhemahan di sekolah dan menyuruh murid-murid bercerita, kongsi cerita seram dengan menggunakan bahasa Melayu yang sempurna. Satu pendekatan yang berbeza yang digunakan oleh Cikgu Maizurah, bukan nama yang sebenar. Dan secara tidak langsung ia membuat bahasa Melayu ni lebih cool lah. Sebab apa? Yalah, kita duduk ramai-ramai campfire kan. Jadi bila bercerita tu dan cikgu akan betulkan lah mungkin yang salah sebut dan sebagainya. Dan pengalaman yang cukup menarik sekolahnya. Sekolah ni juga ada beberapa email yang saya terima. Ada dari pelajar yang kirimkan tentang, dan ceritanya sama dengan Cikgu Maizurah yang kirimkan. Jadi terima kasih lah. Kita akan teruskan dengan pengalaman seterusnya dalam Misteri Jam 12. Baik, teman-teman Ria 897, berikut ini akan saya ketengahkan satu kisah pengalaman misteri yang berlaku di salah sebuah tandas wanita, di salah sebuah bangunan pejabat di Singapura. Yang ini datang dari Nuraini. Apa khabar Kisi? Selamat tengah malam. Dan saya merupakan seorang pekerja baru di syarikat, saya tak nak sebut nama syarikat di syarikat, salah sebuah syarikat di Singapura. Dan bangunan yang saya bertugas ini, pejabat saya terletak di tingkat 4. Apa yang berlaku Kisi? Pengalaman saya ni yang menyeramkan. Sebenarnya begini bunyinya. Bila saya bertugas ni sebagai budak baru ni, masih belum lagi ramai kenalan. Saya pun buat hal sendirilah. Ya, dan kata pendengar kita namanya Nuraini, saya gunakan nama ringkas Ani lah. Kata Ani, bila nak ke tandas, dia sering gunakan tandas di hadapan pejabatnya. Lebih kurang jaraknya keluar pintu dalam 10 hingga 20 meter ada pintu tandas wanita. Dan akan sering ke sana. Yang hairan, setiap kali dia ke tandas, dia jarang nampak orang masuk tandas yang sama. Sampaikan ada juga kawan-kawan sepejabat akan menggunakan tandas di tingkat bawah ataupun tandas di tingkat atas. Tandas depan pejabat tingkat 4 tak seorang pun gunakan.
Dan kata Ani, saya pernah ketika menggunakan tandas tersebut, bila saya balik agak lewat sekitar pukul 8 malam, di mana banyak pejabat dah pun ditutup dan kecuali adalah pejabat-pejabat yang lain di tingkat yang lain masih lagi beroperasi, mungkin ada audit dan sebagainya, kata Ani. Jadi saya masuk dalam tandas tu, saya pernah kisi ketika saya sedang cuci muka saya nak hilangkan penat, muka saya dengan tengah basah ni, saya dengar pintu tandas salah satu cubicle ada orang buat main, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Dan dari situ baru saya perasan, kata Nuraini, baru saya perasan salah satu tandas pintunya ditutup dan tidak pernah buka. Sebab bila saya masuk, saya nak gunakan tandas tersebut, kalau saya tolak pintu, pintu tu mesti dikunci. Tapi kali ini pintunya terbuka. Bila saya tolak, kisi, tandas tu seolah-olah memang tidak digunakan sebab kering lantainya. Jadi ini bermakna tidak ada orang menggunakan kubikel tersebut. Sampailah saya pulang ke rumah, waktu tu sekitar pukul 9 malam. Setelah saya habis kerja overtime, saya jalan depan pintu guardhouse, ternampak seorang pakcik Melayu. Saya pun tanya, "Pakcik, jangan marah saya tanya. Saya pejabat tingkat 4. Nama company saya tak nak sebut, ... lah. Jadi, kata Nuraini ni, bila dia tanya dengan pakcik ni pun dengan segera menjawab. Dia tanya tentang tandas di tingkat 4. Kemudian pakcik tanya, "Kenapa engkau gunakan tandas tu?" "Ya cik, kenapa cik?" Pakcik tu mengatakan, mengikut apa yang beliau dengar, beliau pun belum pernah alami perkara gangguan ganjil tersebut. Senior-senior ataupun bekas-bekas pengawal keselamatan yang pernah bertugas di bangunan yang sama mengatakan dalam tandas tersebut, tandas wanita di tingkat 4 tempat Nuraini bertugas ni, ada seorang wanita pernah mati bunuh dirinya. Bila saya dengar pakcik tu kata macam tu, saya terperanjat, betul ke cik? Pakcik ni mengatakan pakcik pun tak tahu, tapi ni orang cakap, ada baiknya kau jangan gunakan tandas tu. Jadi saya pun pulang ke rumah dan keesokan hari mula bertugas pukul 9 pagi. Macam biasalah kisi. Saya buat kerja dan seperti yang saya katakan, tengah musim nak audit. Jadi saya terpaksalah stay back ataupun balik agak lewat sedikit. Bila malam yang saya balik lewat tu, sekali lagi lah saya keluar nak pergi tandas, terfikir semalam pakcik ada katakan tandas tu ada perempuan mati, bunuh diri. Saya tak percaya. Jadi bagaimana kisahnya akan saya kembali selepas pesanan berikut ini. Jangan ke mana-mana. Saya teruskan dengan kisah Nuraini awal tadi. Katanya semalam kita singkap kembali. Dia jumpa dengan seorang pengawal keselamatan dan pakcik itu menceritakan apa yang dia dengar daripada rakan-rakan yang pernah bertugas sebagai pengawal keselamatan di tempat yang sama. Bangunan yang dimaksudkan ini di tingkat 4, tandas berdepan di hadapan pejabat yang Nuraini bertugas ni. Pernah ada satu kematian luar biasa. Ya, kematian yang dikatakan kematian bunuh diri lah. Jadi sebab itu ramai Nuraini perhatikan teman-teman sepejabat tidak menggunakan tandas tingkat 4, malah menggunakan tandas di lantai 3 ataupun di lantai 5. Jadi Nuraini ditanya, bila dengar dia tak percaya. Jadi keesokan harinya macam biasalah, kerja pukul 9 dan dia overtime lah sebab katanya sini okey, tengah musim audit lah. Jadi bila audit tu kena overtime, dan bila beliau overtime nak ke tandas, terfikir semalam yang dikatakan oleh pakcik pengawal keselamatan. Katanya saya pun tak percaya sebenarnya kata-kata orang ni, tapi saya ingin ketahui adakah benar ataupun tidak. Memang saya tak nak fikir yang bukan-bukan. Saya niat nak cari rezeki. Saya masuk tandas yang disebutkan. Macam biasalah, saya cuci muka saya, hilangkan rasa mengantuk. Jadi boleh cepat saya habiskan kerja-kerja yang patut saya lakukan. Sedang saya cuci muka, muka saya ni dah penuh dengan facial foam sebab saya ada bawa bersama. Jadi sedang muka saya separuh dengan sabun kisi, krim muka, tiba-tiba saya terperasan tandas tu macam ada orang buka kisi. Apabila saya ambil air dengan mata saya separuh pedih, saya cuba paksa buka mata saya kisi, alangkah terperanjatnya pintu tandas tu terbuka. Banyak-banyak tandas di belakang saya, cubicle maksudnya, pintu tandas di belakang saya ada satu ni kisi. Dia buka perlahan-lahan, kemudian dia buka setengah. Selanjutnya apa yang saya nampak kisi adalah pintu tandas itu dihempas di hadapan mata saya yang penuh dengan sabun.
Dengan segera Casey, saya cuci muka sampai basah baju saya, masuk dalam pejabat, ambil beg tangan saya keluar dan tinggalkan pejabat saya. Itulah peristiwa pengalaman yang menyeramkan berlaku. Saya tak nampak apa-apa dan sejak itulah, setelah kejadian yang menakutkan itu berlaku, saya pun ikut teman-teman yang lain dan akhirnya setelah saya buat kawan dengan mereka, mereka juga ada mengatakan tandas di tingkat 4 depan pejabat ni. Ada dengar-dengar, mereka pun tak tahu sebab adalah pekerja baru, ada kes kematian bunuh diri dalam tandas di sana. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Di sini ada kiriman yang ingin saya bacakan, datangnya daripada Encik Saiful. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Saiful. Saya ingin ketengahkan pengalaman saya ketika menggunakan salah sebuah tandas di kawasan Labrador. Waktu itu saya dengan isteri pergi memancing. Kami berdua saja. Ada jugalah 2-3 pasangan, tapi kami berdua sahaja yang sedang memancing. Yang lain semua datang dan pergi, datang dan pergi. Jadi saya kata pada isteri, jaga barang-barang, abang nak ke tandas. Dari mana saya memancing dengan isteri, tandasnya agak jauh sedikit. Saya berjalan menuju ke arah tandas. Bila sampai depan tandas, sebelum masuk tu saya tengok, khususnya di hadapan tandas tu tidak ada orang. Dan tandas tu mungkin kosong lah. Sebab pintu tandas sekarang ni semua akan tertutup dengan sendirinya. Kita tak dapat lihat siapa yang ada di dalam. Saya pun jalan masuk ke dalam, tengok pintu semua tutup, tapi pintu yang pertama inilah cubicle nombor 1. Saya masuk ke dalam untuk lepaskan hajat saya. Sakit perut sangat, Casey, kata pendengar kita, Saiful. Jadi bila masuk dalam, saya dah tutup pintu. Tiba-tiba, Casey, macam merasa tak sedap hati, seperti ada sesuatu dalam tandas itu yang mungkin membuat saya rasa takut pun ada, rasa segan pun ada. Dengan segera, Casey, baik-baiklah saya nak duduk dalam tandas tu lama sedikit. Saya buanglah apa yang patut. Kemudian saya bersihkan diri, saya keluar dari tandas. Sedang saya cuci tangan dekat sinki air, saya macam terdengar bunyi tangisan suara gadis. Tapi tangisan tersebut bukan datang dari tandas lelaki, datang dari tandas wanita. Tandas lelaki dengan wanita ni bertentangan sebelah menyebelah. Saya tengok daripada pintu sini, nampak sebelah tapi tak nampak orang, Casey. Kedengaran dengan jelas, ada perempuan menangis di dalamnya. Mungkin memang benar-benar, kata Encik Saiful, dalam tandas tersebut mungkin memang benar-benar salah satu kubikel ada seorang gadis yang sedang menangis. Jadi saya pun hilang rasa takut, Casey. Dah cuci tangan, sedang saya sikat rambut. Pendengar Ria 897. Sedang saya tengok cermin ni, berdiri, sikat rambut, saya terperasan di tandas wanita sebelah. Ada sesuatu sedang berdiri sambil memerhatikan saya. Bila saya tulis terperanjat, Casey, nampak benda tu, Casey, sedang berdiri. Saya tak rasa tu manusia. Sedang berdiri memerhatikan saya lari lintang bukang menuju ke arah isteri yang sedang duduk memancing. Kiri kanan ada juga yang lain sedang berdiri dan ada juga yang sedang duduk. Sampai depan isteri, tercungap-cungap nafas saya dibuatnya. Isteri tanya, abang kenapa lari? Saya pun menceritakan pada isteri apa yang berlaku. Setelah saya habis cerita, kedengaran ada perempuan pekik kuat sangat. Casey, wanita tersebut keluar lari dari tandas lintang bukang. Kekasihnya pun keluar dari tandas dan tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Nampak mereka dalam keadaan ketakutan. Kedua-duanya lari menuju ke arah tempat letak kereta di belakang kami, kemudian masuk dalam kenderaan dan tinggalkan kawasan itu. Selepas itu saya rasakan yang saya tengok kiri kanan hanya saya dengan isteri saja yang tinggal. Kami pun batalkan niat untuk memancing sebab dah tak ada orang dan mungkin takut sangat-sangat. Kami bungkus joran, barang-barang memancing, balik ke kenderaan dan terus pulang ke rumah. Terima kasih, Casey, dan juga selamat tengah malam dari Saiful.